Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah kita ada program sebelah pagi. Selepas daripada kita ada pada waktu malam, lepas maya Isya pukul 8.30 sampai pukul 9.30 lebih kurang, dan nama itunya ialah satu kisah sebelum tidur. Dan insya-Allah sebelah pagi kita akan ada tajuk iaitu satu hadis waktu pagi. Satu hadis waktu pagi. Dan kita akan baca hadis Nabi dan akan hurai, akan kita mari faham bersama isi yang apa yang Nabi bersabda. Dan lepas pada tu kita buka soalan bagi saudara-saudari yang nak tanya apa pun boleh berlaku, insya-Allah. Soalan mana yang kita boleh jawab, kita jawab. Yang tak boleh jawab, kita nanti jawab semula, insya-Allah. Maka saudara-saudari semua dah kita pakai chat, insya-Allah, supaya kawan-kawan kita boleh bersama kita pada pagi ini, insya-Allah. Saudara-saudari semua, maka waktu pagi, waktu yang barakah, waktu yang penuh dengan rahmat, dan utak kita pun masih luar. Maka sebaik-baik masa bagi kita menima benda-benda yang baik, lebih-lebih lagi ilmu pengetahuan, maka waktu pagilah yang lebih baik. Sebab tu ada beberapa orang senda mari, dan saya pun duk fikir sendiri pun nampak kata comel jikalau waktu pagi kita ada setengah jam lebih kurang 40 minit ke, kita buat majlis muzakarah waktu pagi. Maka saya pilih tajuknya walak hadis yam chau. Satu hadis panggil pada waktu pagi. Baik saudara semua, maka pada pagi ni kita mula dengan satu hadis yang sangat comel, makna yang sangat baik daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara semua, kita bagi dua ton kita kata. Hadis kita akan baca dan goyak arti dia, maka syarah hurai sikit sebanyak lebih kurang masa 10 minit ataupun 15 minit, dan 15 minit lagi ataupun 20 minit lagi kita buka peluang untuk soalan, insya-Allah. Siapa yang ada soalan maka boleh nak tanya melalui komen di bawah, insya-Allah. Dan soalan mana yang kita boleh jawab, kita jawab, insya-Allah. Baik. Maka an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Di hadapan saudara semua di Naca tu ada hadis. Tak tahulah nampak ke tak. Tapi aku gelak sikit.
man 'allama 'ilma aw kara nahra aw hafara bi'ra aw gharasa nakhla aw bana masjida aw warratha mushafa aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Hadis yang sangat comel saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dia? Maknanya Nabi kata sab'un, 7 orang, 7 golongan daripada manusia, yajri lil 'abdi, 7 perkara lah, 7 perkara daripada perbuatan yang dibuat oleh orang Islam, 7 perkara daripada perbuatan yang dibuat oleh orang Islam, yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Jadi 7 perkara ni apabila seorang orang beriman dia buat semasa dia hidup, maka pahala benda baik yang dia buat tu akan sampai pahala ke dia walaupun dia dah mati, duduk dalam kubur pun pahala sentiasa sampai tak habis-habis. Pahala sampai sama-sama, tak ada putus-putus. Maka amalan macam ni lah kita kena loba, kena buat. Nah, jadi amalan ya 2 saudara semua, hak besar-besar bagi tubik 2 bahagian. Amalan pertama, amalan yang kita buat kita dapat pahala ketika kita buat tu saja. Kita buat kita boleh pahala, kita bukti maka pahala pun bukti. Itu satu daripada amalan. Amalan yang kedua ialah apabila kita buat, masa kita buat kita boleh pahala, kita bukti buat pun pahala duk sampai lagi. Sama ada kita dah hidup lagi, nah, dan sama ada kita dah mati dah, duduk dalam kubur pun pahala duk sampai lagi. Nah, kalau gitu amalan baik dalam bab agama kita apabila kita buat ni dah dari segi pahala dapat, nah, putus atau tidak terbagi tubik 2 golongan. Amalan pertama kita boleh pahala apabila kita buat dan ketika kita buat tu sahaja. Satu bahagian. Bahagian yang kedua ialah amalan yang kita buat, masa kita buat kita boleh pahala dan kita bukti buat pahala duk sentiasa sampai lagi. Misal kata kita buat benda ni, nah, kita buat boleh pahala tu, lepas tu kita bukti tak ada buat dah. Nah, lepas tu kita hidup lagi 40 tahun. Maka 40 tahun yang kita hidup tu pahala duk sampai kepada kita tak bukti-bukti. Dan misal kata lagi mati dah pun duk dalam kubur pahala duk sampai lagi. Ni kalau gitu saudara semua, sebab tu kita usahalah, nah, amalan baik ni comel belaka, nah, baik belaka, nah, buat banyak pun tak apa, kau banyak kau baik, kau banyak kau comel. Tetapi amalan hak bahagian yang kedua tu perlulah kita membanyakkan. Usaha wakwi banyak. Sebab apa? Sebab kita butuh. Sebab kita buat sekali ni pahala pulih tak ada putus-putus. Nah, orang panggil amalan bertuah amalan ni. Nah, kalau gitu ada semua 7 perkara. 7 amalan baik yang apabila kita buat, masa kita buat kita boleh pahala saudara semua, dan kita bukti buat dah pun boleh pahala lagi, bahkan walau kita mati dalam kubur tu pahala duk sampai lagi saudara semua. Baik, kalau gitu 7 perkara ni ada gapo atik. Nah, 7 perkara ni ada gapo atik. Nah, bagi siapa yang ada soalan boleh tulis tanya, insya-Allah setagi kita jawab saudara semua. Baik, yang pertama Nabi kata man 'allama ilma, orang yang mengajar orang. Orang yang mengajar orang, mengajar ilmu agama. Nah, orang yang mengajar orang ni, dia mati pun pahala duk sampai lagi ke dia. Nah, misal kata seorang mengajar bab semaya, hajar orang lain panas semaya. Maka orang yang panas semaya dengan sebab dia ni, masa dia hidup, orang lain duk semaya dengan sebab dia hajar, maka orang semaya boleh pahala orang yang hajar tu. Tapi Tuhan beri kepada orang yang mengajar sama banyak dengan pahala hak orang semaya tu buat. Kalau gitu misal kata
seorang nama Muhammad ni, dia mengajar orang bab semaya ni ada 1000 orang yang mengajar. Dia mengajar 1000 orang bab semaya, maka orang lain pandai semaya dengan sebab dia 1000 orang. Kalau gitu masa dia mengajar tu hari pahala dah, dan ia bukti mengajar. Bukti mengajar tu, orang hak mengaji dia 1000 orang tu kelik pergi semaya, pandai semaya belaka. Maka 1000 orang semaya tu banyak mana boleh pahala tu hari kepada Muhammad juga, sebab dia puca bagi yang wakwi orang 1000 orang pandai semaya. Allah ni butung saudara semua. Tu masa dia hidup tu boleh pahala dah. Orang 1000 orang tu semaya nak hari tu. Semaya nak hari. Semaya sunat, semaya fardu, semaya pun nak hari. Lepas tu dia 1000 orang tu hak pandai semaya dengan sebab Muhammad ni, dia pergi mengajak orang lain pula. Orang lain pandai semaya dengan sebab dia pula. Maka orang semaya boleh pahala kepada 1000 orang tu. Lepas tu setara dengan 1000 orang boleh pahala, maka boleh ke Muhammad juga. Maka menata tak ada habis-habis. Tu. Sebab tu misal kata kita ni di sini 3 wilayah ni kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i pada ghalib. Maka saudara semua tahu ke tak? Orang yang bermazhab Syafi'i bab fiqh ni, bab buat ibadat ni, bab puasa, bab bab keluar zakat, bab semaya, bab buat haji, pos ni, adanya ada lebih kurang 1000 juta orang yang bermazhab Syafi'i ni. Kalau gitu orang yang bermazhab Syafi'i duk semaya, duk buat duk puasa, buat haji, buat umrah, ikut Syafi'i ni, maka semua siapa pahala kepada Imam Syafi'i. Saudara semua, Allahu Akbar. Lagi pula misal kata kita hajar orang pandai Quran, kita mengajar budak pandai baca Quran. Masa kita mengajar kita boleh pahala. Dan lepas daripada kita bukti mengajar, budak yang kita mengajar tu dia pandai baca Quran. Pandai baca Quran sebab dia, sebab kita. Maka apabila dia baca Quran kita boleh pahala. Bila dia baca Quran boleh pahala. Walaupun kita mengajar dia 30 tahun dulu kita mengajar dia. Learning kita umur 70 dah. Tapi orang yang kita mengajar dia dekat-dekat 100 orang, 200 orang tu duk baca Quran, maka pahala siapa kita? Pahala boleh kita. Sebab apa? Sebab mereka itu pandai baca Quran sebab kita. Bahkan walau dia mati dah seorang yang mengajar Quran tu, dan orang yang mengajar Quran tu duk mengajar orang lain pula dan duk baca Quran, pahala tak buti-buti siapa ke dia. Sebab tu saudara semua, mengajarlah kepada orang lain benda yang baik. Lebih-lebih lagi bab agama. Maka boleh mengajar sangat kita. Maka ning daripada benda yang pahala tak putus-putus saudara semua. Baik. Yang kedua, au kara nahra. Ataupun orang yang gali sungai. Gali sungai. Lepang dia tebuk tembuh supaya oleh orang boleh jemeri lagi mari. Kalau tak ada sungai dia tak gali, maka orang kena pusing putar jauh tu. Bau siapa? Tapi sebab dia gali ni, orang boleh lakah dengan pendek saja, setar saja. Dan apabila gali sungai, maka di sungai tu ada apa? Ada ikan, ada udang, ada ketai, ada benda yang lain yang boleh makan. Kalau gitu banyak mana orang boleh kerja dengan sebab dia gali sungai. Banyak mana orang boleh jalan dengan mudah sebab dia gali sungai. Banyak mana orang boleh jemeri dengan masa ringkas pendek, tak ada guna masa banyak dan tak kena duit banyak sebab dia gali sungai. Kalau gitu semua orang guna sungai hak dia gali tu, sama ada guna bentuk sapi lakah jemeri lagi mari, ataupun untuk dia panggil muat barang lakah pergi mari, ataupun untuk cari makan, semua tu boleh pahala kepada orang yang gali. Sama ada ketika dia gali dan lepas dia gali dia hidup lagi, atau dia dah meninggal dunia lama dah, tapi sungai dia tu duduk guna situ, maka pahala siapa tak buti-buti, tak putus-putus ke dia. Saudara semua, ning butung. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata au hafara bi'ra, ataupun seorang yang gali telaga. Gali telaga, maka ia izin belaka kepada semua yang nak minum air boleh ambil air telaga dia ni. Maka dia gali pop, lepas dia gali dia guna telaga masa dia hidup.
ia guna untuk dia dan keluarga dia dan jiran dia dan orang yang nak ambil telaga, boleh ambil belaka. Nah, lepas tu lepas hari telaga, ia duk mari pak 30 tahun, 40 tahun ia mati. Ia mati lagi pak, telaga tu duk guna lagi. Orang duk ambil air makan, orang duk ambil air buat menanam, orang duk ambil air buat basuh baju, orang duk ambil air buat basuh tu, buat guna ni, buat jiruh pakai kayu, apa semua ambil air telaga dia. Maka selama mana orang duk guna telaga hak ia gali, selama tu lah pahala sampai ke dia. Walau dia mati beratus tahun dah saudara semua. Allahu Akbar. Ni butungnya. Nah, ada. Kalau gitu ini amalan yang baik ni. Amalan yang labo duk ngalabo semua. Nah, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Saudara semua, belum saya nak sambung lagi, ada orang yang baru masuk, maka saya peringatkan. Jadi kita akan ada majlis waktu pagi ni, satu hadis daripada Nabi waktu pagi. Nah, setiap hari kita akan baca satu hadis dan kita hurai, boleh kurang masa 15 minit, 20 minit, baru lepas tu 20 minit lagi. Hak belakang kita buka untuk soalan. Bagi siapa nak tanya apa, tanya boleh. Maka tulislah komen tu insya-Allah. Baik, itu yang ketiga. Dalam hadis ni Nabi kata ada 7 perkara. 7 perkara. Yang keempat, au gharasa nakhla. Atau dia tanam pokok kayu yang jenis buah. Jenis buah. Nah, dalam hadis ni pertama. Nah, ada dia. Maka umur kita ni tak mesti pertama, panggap apa pun tak apa. Pahang rambut teka, pahang dokang, pahang deria, pahang pau, pahang seto, pahang setu. Nah, pahang gapo pun ikutlah. Asal jenis pasal buah. Nah, ada. Maka ia tanah, lepas ia tanah hidup maka buah, ia boleh makan. Anak bini dia boleh makan, jiran dia boleh makan, waris dia boleh makan, kaum kerabat dia, sahabat dia boleh makan. Nah, kalau gitu, selama mana orang duk boleh makan di kayu dia, selama tu boleh pahala. Bahkan lepas tu ia mati pula, mati lama, tapi orang duk boleh makan lagi. Wah kayu hak ia tanam tu, pahang tu, pahala siapa dia tak putus-putus. Maka bukan sekadar manusia yang makan lah, yang boleh pahala tu saudara semua. Binatang makan pun boleh pahala juga. Misal kata, ia tanam apa ni? Tanam pahang dokang. Misal. Nah, siapa musim buah, maka ada keluar lawa mari makan. Maka belum nak besar buah, ya bunga ada madu mari ambil panggil apa? Ambil keson, ambil manis apa tu? Ada binatang lain mari hurung mari apa? Ambil daripada bunga. Kalau gitu, secara mana binatang mari ambil faedah daripada pahang yang ia tanam, dan banyak mana binatang makan buah yang ia tanam, dan manusia akan makan, semua tu siapa pahala kepada dia. Nah, masa dia hidup lagi atau dia dah meninggal dunia dah. Allahu Akbar. Ning amalan butung. Amalan labo dan labo lipat ganda. Buat sekali, lepas tu nanti makan gaji tak buti-buti. Nah, Allahu Akbar. Tak letih, tak penat. Bukan kata kena buat boleh pahala, boleh buti putus. Tak. Hak ni buat sekaligus boleh makan pahala sama-sama, tak ada habis-habis. Nah, ada. Itu yang keempat. Yang kelima Nabi kata au bana masjida, atau dia bina masjid. Allahu Akbar. Wa masjid, wa rumah Tuhan. Wiburan ni boleh semayab. Wiburan ni boleh baca ketubah. Siapa ajaran Islam kepada orang lain. Wa masjid tempat mengaji ilmu agama. Kalau gitu ya wa masjid prop, lepas daripada dia buat, dia hidup lagi 30 tahun, 40 tahun, maka orang duk guna, duk semaya, duk mengajar Quran, mengajar fiqh, mengajar ilmu agama, semaya ilmu waktu sehari semalam, baca ketubah gapo, maka pahala dapat kepada orang yang buat. Maka orang buat sini, sama ada dia buat dengan tangan dia sebab dia tukar, dia necang, dia pandai buat dengan tak ada ambil upah apa-apa, atau dia tak pandai nak buat sebab dia bukan necang, dia bukan tukar, tapi dia panggil apa, sedekah duit untuk masuk capur supaya boleh buat masjid. Nah, sama ada dia wis 100 kok, dia wis 200 kok, 500 kok, ikutlah banyak mana, asalkan duit yang dia beri itu masuk ke capur dengan jumlah yang lain sehingga boleh buat masjid. Nah, ada. Maka masjid ni selama mana orang duk semaya selama mana orang duk buat ibadat, selama tu siapa pahala kepada dia. Allahu Akbar. Nah, butung
Lepas tu orang semaya di masjid bukan seorang. Nah, di kampung ni banyak orang semaya. Nah, puluh-puluh orang. Kalau hari jemaah, ratus-ratus orang. Nah, lepas tu buat semua. Sehari semalam paling kurang 5 waktu. Lepas di masjid ada pula, ada majlis mengajar pula. Nah, mengajar budak ngaji Quran. Nah, budak tadika mari semaya. Dan orang panggil baba mari mengajar, panggil orang alim mari ceramah. Nah, banyak daripada kelebihan. Itu masa yang hidup boleh dah pahala. Yang mati lagi dah pun. Nah, sejak ni ada orang semaya lagi. Orang duk buat ibadat lagi. Orang duk mengajar majlis ilmu agama lagi. Maka pahala siapa dia tak buti-buti. Walaupun siapa beribu tahun. Walaupun siapa beribu tahun. Bukan walaupun siapa hari kiamat. Nah, selama mana orang duk guna masjid ni, selama tu siapa pahala ke dia. Kalau hak saat ni, selama mana orang duk guna air telaga hak dia gali, maka pahala siapa ke dia. Selama mana orang duk amal dengan ilmu yang mengajar, run, selama tu siapa pahala ke dia. Allahu Akbar. Baik, dan yang keenam, saudara semua, aw warratha mushafa, atau dia tinggal besaka Quran. Dia mati, maka Quran yang dia beli, yang milik masa dia hidup, maka siapa makan pesaka? Anak dia makan pesaka. Ataupun orang panggil pos pupu dia makan pesaka, boleh Quran. Maka anak ambil Quran, terima pesaka daripada ayahnya, maka anak duk baca Quran. Jadi Quran hak ayah mati ni, nah, selama mana orang duk guna, duk baca, sama ada anak dia ataupun cucu dia, cicit dia, cicak dia, boh gila. Nah, siapa hari kiamat, selama mana orang duk guna, duk baca Quran hak dia beli tu, hak dia tinggal sebagai pesaka, selama tu lah pahala siapa ke dia, saudara semua. Nah, ni butung. Nah, saudara semua. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawab salam kepada semua yang beri salam. Dan sebelum daripada saya nak baca akhir ni, saudara semua, kita pakai cek insya-Allah. Dan bahagian yang kedua kita buka soalan. Nah, bagi siapa nak tanya boleh. Nah, maka kita bagi dua, saudara semua bagi dua. Nah, ini saya royak kepada saudara-saudari yang baru masuk. Yang saya panggil apa, yang kita royak pada awal tadi. Jadi insya-Allah saudara semua, waktu pagi, jikalau tidak ada keuzuran apa-apa, mula daripada pukul 9.30 lebih kurang 40 ke 9.30 ke, kita mula. Nah, nama programnya, nama bernamiknya, dia panggil apa? Satu hadis waktu pagi. Satu hadis waktu pagi, maka kita akan baca satu hadis daripada Nabi SAW. Bahawa lepas tu kita hurai sikit sebanyak, masa lebih kurang 15 minit, 20 minit. Bahawa lepas tu hak lebih lagi masa 20 minit, 30 minit, kita buka untuk soalan. Kita buka untuk soalan, untuk jawab soalan. Sebab tu bagi saudara-saudari yang ada soalan, dia panggil boleh nak tanya insya-Allah. Jadi mana soalan yang kita boleh jawab, kita jawab. Yang tak boleh jawab, kita nak jawab semula, insya-Allah saudara semua. Nah, baik. Itu yang keenam. Nah, dan yang ketujuh, hak akhir dalam hadis ni pada pagi ni saudara semua. Nah, Nabi kata, "Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti." Atau dia tinggal anak. Dia menikah kahwin. Nah, lepas tu dia dapat anak, maka dia mati lagi, maka anak dia tu, nah, sentiasa duk tolong minta maaf ke dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ibuku dan ayahku, ya Allah. Anak duk tolong istighfar kepada ibu bapa. Maka hak ni, si mati le kubur, ibu ke ayah ke, dapat pahala, dapat benda baik. Dengan sebab anak minta maaf ni lah, Tuhan ampun dosa ibu, Tuhan ampun dosa ayah. Nah, maka saudara semua, satu hadis yang comel. Nah, Nabi duk cerita kepada kita tentang suatu perkara yang akan berlaku di hari kiamat nanti. Nah, Nabi kata mana? Nabi kata, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seorang ni diangkat peringkat dalam syurga. Maka ia tak tahu sebab gapo diangkat peringkat dia. Maka ia tanya, Nabi kata, Nabi duk cerita dalam hadis. Dia tanya Tuhan. Dia kata, "Ya Allah, kerana apa diangkatkan aku ni? Bukan kerana apa dimasukkan aku dalam syurga?"
Padahal aku tahu kata aku ni tak banyak pahala, bahkan banyak dosa. Nah, maka kerana apa saya selamat daripada api neraka, dan kerana apa saya boleh masuk syurga ya Allah, dan kerana apa diangkatkan peringkat saya lah syurga. Maka Tuhan jawab, ya engkau pada asal jikalau kira betul-betul amalan yang engkau buat maka banyak dosa, sikit pahala, maka tempat duduk engkau dalam neraka, bukanlah syurga dak. Tapi sebab satu perkara yang engkau daripada asal kena masuk neraka, tiba-tiba tak masuk dengan sebab amalan ni, dan pada asal engkau bukan ahli syurga, tiba-tiba engkau jadi ahli syurga dengan sebab benda ni, dan pada asal engkau tidak diangkat peringkat ahli syurga, tiba-tiba diangkat sebab ni so ya. Nah, maka dia tanya, ya Allah, apakah benda tu? Maka Tuhan jawab, bistighfari waladika lak. Sebab satu ya, iaitu sebab anak kamu hak hidup lagi tu sentiasa duk tolong minta maaf kepada kamu. Nah, tak ada buti-buti. Setiap kali dia semaya, dia minta, ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku, dosa ayahku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Lagu itulah setiap kali dia semaya, dia minta maaf bagi diri dia sendiri dan tolong minta maaf kepada dua ibu bapa dia. Maka kata Tuhan, wahai hamba-Ku, maka anakmu tolong minta maaf kepada kamu, aku ampun dosa kamu. Dia minta maaf lagi, aku ampun pula dosa kamu. Dia minta maaf lagi, tolong minta maaf ke abang, aku ampun dosa kamu, aku ampun dosa kamu, sehingga habis dosa kamu. Tapi anakmu yang berjuru tu tak buti lagi. Duk tolong minta maaf kamu tak buti-buti. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa panggil bapakku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku ya Allah. Ampunkan dosa ayahku. Lagu itulah tak buti-buti, dan aku ampun dosa kamu sehingga habis dosa, maka aku memasukkan kamu dalam syurga. Tapi anak kamu tak ada buti lagi. Allahu Akbar. Nah, duk tolong minta maaf lagi kepada kamu. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu saya, dosa ayah saya. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu saya, dosa ayah saya ya Allah. Duk minta maaf lagu tu. Maka Tuhan kata, tak kala dosamu habis dah, aku masuk mulai syurga dah, anakmu duk tolong minta maaf lagi, maka aku angkat peringkat kamu, angkat peringkat kamu, angkat peringkat kamu. Allahu Akbar. Maka butungnya mana-mana ibu, mana-mana ayah yang ada anak yang soleh, yang sentiasa duk berdoa kepada ibu bapa dia, sentiasa duk tolong minta ampun bui kepada ibu bapa dia, yang menyebabkan ibu dia butung tak masuk selamat daripada api neraka dan boleh masuk syurga. Butungnya seorang ayah yang ada anak yang baik, yang tolong minta maaf kepada dia. Nah, sepanjang masa siapakah dia ni daripada orang yang banyak dosa, tiba-tiba tidak ada dosa, daripada orang yang asal kena masuk neraka, tiba-tiba boleh masuk syurga, dan orang yang pada asal tidak ada amal baik, tiba-tiba diangkat, nah, dalam syurga. Kalau gitu saudara semua, 7 perkara daripada amal baik apabila kita buat, maka pahala tak ada putus-putus. Sama ada kita hidup lagi ataupun lepas ada kita mati dah, siapa semua kepada kita. Yang pertama, orang yang mengajar orang lain, pandai semaya, pandai baca Quran, nah, hajar orang paksa ilmu agama. Yang kedua, orang yang gali sungai. Yang ketiga, orang yang gali telaga, yang wak orang boleh minum, boleh gapo. Dan yang keempat, orang yang tanam kayu, yang binatang boleh makan, orang boleh makan. Nah, yang kelima, orang yang bina masjid. Yang keenam, orang yang tinggal pesaka daripada Quran. Yang ketujuh, tinggal anak yang istighfar ke dia lepas daripada dia mati. Baik saudara semua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Ya, kalau gitu ada soalan dah, itu sebagaimana kita royak sekali lagi. Jadi insya-Allah, jika tidak ada keunzuran apa-apa, dah dengan izin Allah kita akan ada majlis pagi. Lek malam lepas pada Isyak pukul 8.30 sampai 9.30, nama programnya satu kisah sebelum tidur. Dan waktu pagi kita akan ada lebih kurang jam pukul 9.30, lebih kurang pukul 9.30, pukul 9.40 sampai pukul 7.30, pukul
pukul 7.40 sejam lebih kurang. Dah saudara semua, maka insya-Allah ikut bersama. Dan kita hari pagi ni kita bagi nama programnya satu hadis waktu pagi. Satu hadis waktu pagi. Maka kita akan baca setiap pagi satu hadis daripada hadis Nabi, dan kita akan hurai syarah sikit sebanyak dalam masa kita 15 minit, 20 minit. Lepas tu hak lebih lagi setengah jam, 40 minit lebih kurang, kita akan buka untuk soalan. Kita akan buka untuk soalan, jawab soalan insya-Allah. Siapa nak tanya gapo maka boleh. Jadi mana-mana soalan hak saya boleh jawab, saya jawab selalu dah. Hak saya jawab, saya buta dulu, mari jawab semula esok hari insya-Allah. Nah, sebab tu bagi siapa yang ada soalan maka boleh nak tanya saudara semua. Nah, tu maka ni soalan yang tanya ni iaitu apa ni? Tiap-tiap hari berapa mula mengajar? Ya, supaya saat ni lah. Orang panggil pun mula pukul 6.30 lebih kurang lah 22 peramal. Pukul 6.30, pukul 6.40 pagi tu sampai pukul 7.30 ataupun 7.40. Nah, baik. Kunti cai ka fai fa hai masjid kau cadai rak pula bunyang rai kerap. Ya, orang yang bayar duit api kepada masjid. Nah, sentiasa duk bayar duit api. Ya. Jadi orang yang duk bayar duit api kepada masjid, nah, orang boleh semaya dengan sebab api yang dia bayar duk cerah, maka ia boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala. Tapi tak serupa dengan hadis yang kita baca saat ni. Sebab api ni, nah, ia bayar perut, jadi berpihak mati, putuslah bayar ya. Jadi kalau ia bayar masa hidup, boleh sama-sama. Orang duk semaya, nah, apabila guna berhajat kepada guna api, nah, dia pasal api dan api tu ia bayar, maka pahala boleh ke dia. Boleh pahala. Orang buat ibadat boleh pahala dia. Nah, waktu malam cerak dia pasal api. Waktu maghrib, nah, isya, subuh cerak boleh pahala. Nah, ataupun zuhur dengan asar ni orang pasal kedai api. Dia pasal api juga boleh pahala. Nah, tapi ceraklah ia api guna cerak. Sebab apa? Sebab orang orang gapo. Nah, orang berapa kena pakai api. Nah, maka orang ada bayar duit api kepada masjid dan dia guna api untuk orang panggil apa ni, maka boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala. Nah, dan pahala banyak benar-benar. Nah, setiap hari orang buat kebajikan melalui api yang dia tolong bayar di masjid, boleh pahala ke dia. Saudara semua. Nah, tapi boleh pahala masa hidup bayar tu lah. Misal kata ia mati dan ia buti bayar, maka putuslah pahala ya. Nah, betul lah. Tu dia. Sikit ya beza. Tapi amalan sangat comel saudara semua. Jika boleh buat, belum mau buat insya-Allah. Nah. Baik, soalan. Selain doa, kalau amalan lain apa ni? Tahlil, kita hadiah kepada ibu bapa sampai ke dak. Ya. Jadi saudara semua amalan terbagi kepada dua. Nah, amalan baik hak kita nak hadiah kepada ibu bapa kita ni hak mati ni. Jadi kena amalan itu tidak berlaku khilaf di kalangan para ulama bahawa siapa cerak. Nah, gapo tu hak ulama tak ada khilaf, bukan ijma' kata siapa, iaitu doa anak kepada ibu bapa. Hak ni cerak siapa? Dan ibu bapa dalam kubur dapat faedah daripada doa anak. Cerak ni ittifaq, ijma' para ulama. Yang kedua sedekah. Sama ada sedekah orang panggil biasa ataupun sedekah jariah. Nah, maka kalau hadiah pahala sedekah kepada ibu bapa, maka siapa? Nah, ada dia. Dan yang lain lagi itu, nah, berlaku khilaf di kalangan ulama siapa atau tidak. Seperti kita baca Quran, kitab zikir, tahlil, apa ni dia panggil siapa ke tak. Maka hak ning kebanyakan para ulama, jumhur ulama, 90% daripada ulama kata siapa. Maka boleh kita nak hadiah pahala tahlil, nak hadiah pahala baca Quran, nak hadiah pahala it'am, jamu orang bawah orang, nak hadiah pahala duk sangat anak yatim. Nah, nak hadiah pahala yang lain-lain lagi yang kita buat, maka insya-Allah siapa. Nah, insya-Allah siapa. Tapi
lagu-lagu mana pun orang yang hadiah pahala baca Quran, pahala talib, dia tak rugi. Tak rugi kik mabuk. Kalau siapa hak tu kita nak tu. Kalau tak siapa, kita boleh pahala. Nah, maka tak rugi belaka-belaka. Nah, tu dia. Itu jawapan bagi soalan bagi Abu Rifki. Ya, Abu Rifki. Baik. Yata mi kun yim ngen ma kau mi kun yim ngen ma kau จะไปซื้ออุปกรณ์ตกปลา 2-3 วันจะมาคืนให้แต่มาวันนี้เขาคืนให้ด้วยเงินที่เขาถูกลอตเตอรี่มาอยากถามว่าเงินที่เขาคืนให้เป็นเงินที่ถูกลอตเตอรี่สามารถเอามาใช้ได้หรือไม่ baik jadi ada seorang mai buta duit kita, tak kira lah nak beli gapo ikut dia, nak beli kereta, beli motor ke tak ada apalah, nak beli buat mengait, alat mengait tak kira. Tapi yang masalahnya duit yang dia mari bayar tu dah duit yang dia orang panggil duit haram lah, kecak mudah-mudahan duit haram. Nah, tu. Maka di sini jikalau kita yakin 100% kata duit ni duit haram, nah, maka kita tak boleh terima. Bahkan kita kena minta duit lain. Nah, duit lain. Sebab duit haram tak boleh nak guna. Tapi, kalau tak tahu, tak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Nah, tu dia. Sebab tu, di sini, hak paling comel, jika kita warak, hak paling baik, paling bagus, sebab nak jaga tubuh badan kita daripada benda yang haram, sebab benda yang haram yang merosakkan tubuh badan kita dari segi kesihatan, dan juga menggelapkan mata hati kita. Sebab kalau gitu di sini beringat-beringat, nah, selama tak yakin tak ada masalah. Boleh terima dan boleh guna ikut kita. Nak makan apa boleh. Tapi kalau yakin 100%, kata duit yang mari ni ialah duit dia panggil apa duit haram, duit loteri, nah, duit riba ke duit apa, maka ketika ni dia panggil apa kita minta hal lain lah, lebih selamat. Dah saudara semua. Baik. ถ้าเราบริจาคแต่เราให้คนอื่นช่วยโอนก่อนแล้วเราค่อยจ่ายทีหลังจะได้ไหม ya tidak ada masalah boleh nah kita tidak ada net bank misal kata ataupun ada net bank tapi learning duit dalam net bank kita duit ada duit habis maka kita nak sedekah juga nak buat masjid ni nak sedekah juga nak buat tempat asrama anak yatim ni nak sedekah juga sebab nak tolong orang miskin ni misal kata maka kita pun telefon ke sahabat kita nah, suruh dia tolong duit kita dulu. Jadi, seolah-olah kita buta duit dia lah. Kita buta, lepas tu wakil ke dia, suruh dia tolong duit kepada kita. Lepas tu, kita kau bayar ke dia. Nah, kalau gitu, apa hak sahaja tolong duit kita tu, kita dah sedekah. Nah, bukan sahaja kita sedekah. Dia tolong ya. Dia wakil kita. Kita wakil ke dia, dia tolong buat ikut hak kita suruh. Kalau gitu, siapa yang sedekah? Kita lah yang sedekah. Boleh pahala tak? Boleh pahala seperti kita on peketik. Nah, tu. Maka ni alhamdulillah dia panggil apa nama apa ni? Nama hidupku sementara ni. Masya-Allah. Saya puji saya puji benar-benar. Nah, siapakah kita duit tak ada nak apa? Yang buta, masya-Allah. Ini tunjuk kata apa? Iman. Iman yang ada dalam jiwa, dalam hati. Sebab apa saudara semua? Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? As-sadaqatu burhan. Bermula sedekah tanda bagi seorang ni benar dan sungguh beriman. Nah, sebab orang tak beriman dia tak sedekah. Nah, sedekah ni Nabi kata dalam hadis yang lain qaribun minallah. Rapat dengan Tuhan orang yang sedekah. Qaribun minan nas, rapat manusia kasih ke dia. Qaribun minal jannah, dan rapat dengan syurga. Ba'idun minan nar, dah sangat jauh daripada api neraka orang yang suka sedekah. Tetapi orang yang kedekung, orang yang tak suka sedekah, nah, ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, dan jauh daripada neraka. Lepas tu qaribun minan nar, dan dekat dengan api neraka. Jauh daripada syurga dan dekat dengan api neraka. Wal a'yadzu billah. Nah, baik. Jika belajar dengan babo waktu pagi kemudian pergi belajar dengan babo
apakah hukum? Apa jikalau ke jikau belajar dengan baba yang waktu pagi, kemudian pergi belajar dengan baba, apakah hukum? Tak faham soalan saya tak faham soalan. Maaf saya tak faham soalan, nak jawab dia panggil tak itu. Tapi kesimpulannya, belajar lagu-lagu mana boleh pahala. Belajar melalui live ni, kita dengar baba bagian dalam live show ni, boleh pahala. Dan kita pergi ngaji dengan baba di pondok di mana, boleh pahala. Tapi banyak mana pahala? Banyak orang hak pergi. Itu dia. Ilmu di segi ngaji pahala sama banyak je. Pas sebab apa banyak orang hak pergi? Sebab orang pergi ia berjalan lagi. Ia berjalan lagi itulah boleh pahala yang lebih banyak daripada orang duduk di rumah mengaji dengan melalui live saja. Misal kata ia pergi mengaji ni, siapa tepat ia mengaji dengan baba tu, pahala boleh 1 juta misal kata. Orang duduk di rumah mengaji juga tapi melalui live show boleh 1 juta juga. Tapi orang hak pergi ni dia boleh pahala 7 dia pergi pula. Sini dia boleh. Orang duduk di rumah tak boleh. Tu yang beza. Tapi pahala mengaji belajar tu sama-sama hebat insya-Allah. Saudara semua. Baik. Seorang mandul ambil anak akak. Dia berjumpa dengan doktor untuk mengeluarkan susu supaya nak jadi anak susu. Adakah anak susu? Ya. Baik. Soalan daripada saudari kita Salwa. Jadi seorang tak ada anak yang mandul. Lepas tu dia ni nak kepada anak benar-benar, maka dia ni ambil seorang budak dah mari pera untuk buat anak akak. Tapi berasa tak berasa tak sudah, tak puas hati sebab anak akak lagu-lagu mana pun bukan anak kita. Dan jika ia besar, kalau anak tu lelaki, maka tidak boleh tak boleh kelih kita sebab ia bukan anak kita. Dan tak boleh bertepuh dengan kita. Itu dia. Ya, hukum Islam tetap gitu, saudara semua. Baik. Lepas tu, supaya nak boleh duduk sekali, boleh kelih, boleh gapo ni, maka nak jadi anak susu. Sebab tu, dia pergi jumpa doktor, maka perah susu dia, kepada budak tu minum. Maka tanyanya, adakah budak yang minum susu tu jadi anak susu? Maka dengan jawab baik-baik saudara semua. Budak yang kita memberi susu kepada dia minum tu nak jadi anak susu dengan 2 syarat besar-besar. 2 syarat. Kalau tak cukup 2 syarat ni, maka tak jadi anak susu. Walau ia makan susu kita sekalipun, tak jadi anak susu jikalau tak cukup 2 syarat. Gapo? Syarat pertama, kita kena susu tu 5 kali bui ngenyeh. 5 kali. Sekali ia kenyeh. Lepas tu pula. Maka 5 kali ni sama ada dia panggil pun buti sejedua buti lepte pula dah sehari semalam kita 5 kali kenyeh. Atau kita hari ni sengai minggu depan pula kita sengai bulan depan kita tak apa. Asal cukup 5 kali kenyeh. 5 kali 5 kali kenyeh. Itu syarat pertama. Yang kedua, budak tu umur dia tak lebih daripada 2 tahun. Tak lebih daripada 2 tahun. Jadi 2 tahun hula ke bawah. 2 tahun hula ke bawah. Barulah cukup 2 syarat tu, anak hak kita susu yang kita 5 kali kenyeh, pas dia pun umur tak lebih daripada 2 tahun, ketika tu budak tu jadi anak susu kita. Anak susu. Dan anak susu ke supaya anak kita sungguhlah. Supaya anak kita tepuh, tak atuh hak semaya. Boleh kelih pergi mari duduk sekali apa, peluk dekat boleh, tidak ada masalah. Itu dia. Tapi tidak boleh makan pesaka pergi mari. Tapi tidak boleh makan pesaka pergi mari. Itu ya. Dan ada lagi lah dia panggil cara beza sikit banyak dengan anak sungguh tu. Itu dia. Maka di sini ni soalan, jikalau budak ni umur tak sampai 2 tahun lagi dan dia panggil pun seorang perempuan 5 kali kenyeh, ya, budak tu jadi anak susu. Tapi kalaulah budak ni
lebih dah, umur dia 3 tahun 4 tahun dah, ketika ni 5 kali kenyai pun 10 hari kenyai tak jadi anak susu. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Nah, fahamlah insya-Allah saudara semua. Nah, baik. Ya, ขออนุญาตถามเพื่อนเราทำไม่ดีกับเราซอลิมถึงช่วงรายอเราก็มาอัฟแต่หลังจากนั้นเราไม่อยากคบแล้วเพราะเราเข็ดคำถามเราจะวางตัวอย่างไรให้ดีกับเขาnah itu dah Suhan nah soalan daripada Suhan baik jadi ada seorang buat salah kita maka kita nak marah benar lah tapi bahawa siapa hari raya gapo yang minta maaf kita maafui tapi kita ni berasa kurang dengan dia tak betul nak sayang mana nah itu dia maka jawab tidak ada masalah boleh yang pentingnya jangan siapa balas kelahi nah lepas tu kita kena buat lagu mana kena wang tu lagu mana kita dia panggil apa poketi cuma kita dia panggil apa jangan kluk-kli banyak dengan dia tu je nah tapi kalau lah dia panggil apa ya pada pergi makan kita pergi dia panggil dia buat bawah kita pergi dan apabila kita buat bawah kita panggil dia mari tidak ada masalah tapi kita tak rapat seperti dulu dah nah saudara semua tidak ada masalah tidak ada masalah nah ada dia yang penting jangan siapa tahap balas kelahi dia tak balas kelahi ini bahaya sebab Tuhan sangat marah Nabi pun sangat tak suka tak redha kepada umatnya yang balas kelahi tak tegar lebih daripada 3 hari ini bahaya nah tapi kalau sekadar kata kita tak minat mana nak sayang dia sebab kita ada perasaan yang tak comel dengan dia lah nah walau kita maaf dah tak ada masalah nah agama tak tekeh kita sayang dak kali boleh tu agama wi kebebasan kepada kita nah itu dia dah fahamlah insya-Allah baik salam บ่อยๆวะอะลัยกุมุสสลามดีมากครับผมอยากให้ทางฝ่ายเราใช้เน้นการหนักอัลกุรอานอัลหะดีษให้มากนะya insyaallah baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah baik ya saudara semua nah Allahu Akbar itu dah soalan yang ada dah kita jawab dan bagi siapa yang ada lagi soalan maka boleh nak tanya insya-Allah nah jika kita boleh jawab kita jawab insya-Allah nah kalau gitu saudara semua waktu pagi insya-Allah mula daripada nah jam dia panggil apa 6.30 nah terus sampai kepada 7.30 7.40 lebih kurang nah kita akan ada nah programnya dia panggil apa satu hadis pada waktu pagi nah maka kita akan bagi tu dua cuang mula-mula kita baca hadis lepas tu kita hurai isi kandungan dalam hadis dan dia panggil apa masa lebih lagi setengah jam lebih kurang maka kita akan jawab soalan yang ditanya oleh saudara-saudari insya-Allah nah itu baik ning ada soalan marinya dia kataภรรยาสอนสามีเรื่องศาสนาบาปไหมเพราะบางเรื่องเรามีขึ้นเสียงกับสามี baik muzakarah ilmu kita royak kepada tok laki kita benda baik maka sangat comel nah sangat comel kita royak sebab apa kena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kita kena menolong di atas benda baik nah walaupun kewajipan hak asal suami kena hajar isteri tapi misal kata kita isteri nah kita ada ilmu lebih banyak daripada suami kita nah maka boleh kita nak peringatan ke suami kita nak hajar suami kita comel benar bagus benar menolong di atas buat ibadat tapi yang kita kena jaganya kita kena hormat nah janganlah kita ambil apa ni guna masa kita mengajar ni untuk menghinakan suami kita tak boleh mengakatkan suara nah dia panggil apa tak boleh cuma kita hajar baik-baik nah dan jika kita salah apa semua segera kita minta maaf daripada lelaki kita nah maka ni contoh yang paling baik ni nah seperti dia panggil apa kita ni jadi kita yang duk lain lagi ni kita isteri boleh tiru kak ni nah atau cuma kita royak dengan baik-baik royak dengan kehendak baik nah itu dia royak ke suami kita semaya dia tak pandai kita royak cara semaya nah tidak ada masalah
Nah, comel yang benar-benar. Ta'awanu al-birri wat taqwa. Lepas tu, hak saya nak wayak laginya, kepada isteri khususnya, wahai isteri semua, engkau pucuk besar bagi baik keluarga. Engkau pucuk besar anak koci bagi bahagia keluarga. Nah, engkau berkesan lebih daripada suami lagi. Pada ghalib, jika kalau suami baik, isteri tak baik, maka belum tentu kata anak nak baik. Tapi kalau isteri baik, suami tak baik, maka anak akan jadi baik pada ghalib. Dan suami yang tak baik, isteri yang baik, suami akan jadi baik pada belakang hari nanti. Tetapi jika kalau suami baik, isteri tak baik, belum tentu kata isteri nak baik. Nah, saudara semua. Sebab tu wahai isteri, wahai ibu-ibu, engkau anak koci bagi baik keluarga. Maka gunalah kelebihan hak Tuhan beri kepada engkau, nah, untuk membahagiakan rumah tangga dengan menghidupkan amalan baik dalam keluarga. Lepas tu, senjata yang paling baik sekali bagi isteri, bagi ibu, doa. Doa banyak, bangun tengah malam, belum subuh setengah jam sejam, nah, maka semaya sujud kepada Allah, doa, minta sungguh-sungguh, weh Tuhan buka mata hati suami kita, jadi suami yang soleh. Nah, kalau kita isteri dan jika kita ibu, nah, doa kepada Allah, weh Tuhan, jadi anak-anak kita anak yang soleh. Dan saya semalam saya royak, siapa ada hajat apa boleh nah, masuk dah chat royak ke saya anak nama gapo, maka ramai semalam telefon mari panggil apa ni hantar chat. Nah, maka insya-Allah kita akan saya buatlah repan belum subuh, insya-Allah saya semaya hajat, saya doa bui. Nah, maka pada ghalib ibu yang telefon mari, yang ada dan ada kak telefon mari, baba tolong doa, tolong wa'ai tawawi kepada kakak saya, duk main mabuk kaya. Seorang ibu daripada Johor, nah, telefon mari, dia kata anak saya tolong baba semaya hajat, semaya baba berdoa. Insya-Allah dah kita buat, dan ibu sendiri pun buat, jangan buti. Buat, jangan putus asa. Buat semua insya-Allah. Kalau buat lagu tu, lagu-lagu mana pun anak kita baik. Dan jika kita isteri, kalau buat lagu tu, buat sama-sama, lagu-lagu mana pun suami kita akan baik, yakinlah. Nah, insya-Allah saudara semua. Nah, baik. Baik, ke Lailatul Qadar, apa ni? Lailatul Qadar. Tipan ma rau tam amal tiba bo suson kenan sit chat apa ni? Sit chat nan ke apa ni? Rau nonถึง apa ตื่นตี 4เราฝันถึงพ่อที่เสียชีวิตและพ่อเป็นหนุ่มได้Fatihahได้tu dia. Baik insya-Allah. Saudara semua, daripada tanah butung seorang jangan lupa, daripada alamat yang baik jangan elok lupa. Sama ada ketika yang mati nampak jangan lupa, jangan pada lupa pada hidup. Yang mati ni muka nampak bersinar cerah, nampak nur di muka dia, itu tanah kata dia butung, belum pernah nak kafir tu. Dan jika kita mimpi pula lepas yang mati dah, muka dia jadi muda jangok, insya-Allah itu tanda yang baik. Insya-Allah dia panggil apa? Fatihah insya-Allah. Ayah dia panggil daripada golongan orang yang butung insya-Allah. Dan Fatihah jangan lupa sentiasa berdoa minta dengan Allah. Wa tu ampun dosa ayah, doa ampun dosa ibu, dan dia panggil apa? Hadiah pahala sama-sama insya-Allah. Nah, baik. Ya. Dah, baik. Apa ni? Jinayat dalam bab saya lama baca Rumi ni, maaf saya nah. Kesalahan zina. Apa ni? Soalan apa ni? Berkenaan jinayat dalam bab kesalahan zina, selain seksa, selain saksi dan ikrar pelaku, bolehkah disabitkan kesalahan berdasar bukti lain seperti CCTV, nah, dan rakaman. Jadi pada asal ni
nak iqam dia panggil apa bak hudud lah ni. Nak iqam dia panggil apa had di atas orang yang melakukan zina tu. Nah, ada ya pada asal kena dengan ikrar, dengan ia mengaku sendiri depan tok qadi. Nah, dan yang kedua dengan daripada ada saksi pak orang yang kelih dengan mata pala, patu kelih bahawasa dia panggil berlaku zina, dia panggil apa dikemaluai tu. Ai nampak masuk tubik, dikemaluai betul zina terus. Nah, patu pak orang kena kelih. Barulah ketika kan hukum hudud di atas penzina tu. Jika dia tak berumah tangga lagi, maka kena rotai 100 putih, 100 rotai dan kena halau keluar daripada kampung tepat setahun dengan masafah dia panggil boleh qasas semaya. Nah, dan jika dia berumah tangga dah, maka kena rajam sampai mati sebagaimana berlaku di masa Nabi. Tapi soalannya, adakah boleh nak isbat zina dengan video yang takat? Nah, ada dia. Maka di sini wallahu a'lam saya panggil tak ada jawapan di sini, tapi jawapan sekali lalu pendapat lah ni, bukan jawapan yang sebenar dah. Kalau pendapat saya peribadi, belum daripada nak kembali klik kepada buku ataupun nak tanya para guru. Nah, pada pendapat saya peribadi sekali lalu ni, saya kata tidak ikrar dengan bentuk rakam ngam tu. Nah, ada dia. Wallahu a'lam. Nah, tu. Walaupun pada asal saudara semua, jika kita kembali klik tilik kepada suasana Nabi melakukan dengan para sahabat, jadi Nabi tak ada nak berdiri mana hukum hudud pada asal. Nah, tu dia. Sebab tu orang yang usaha cari orang zina untuk nak ikrar, untuk nak isbatkan zina itu bukan daripada amal yang baik. Nah, itu dia. Sebab tu kita kena becek dua di antara dua tu. Nah, itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dah, maka jikalau Abu Rifki boleh ditanya orang lain, maka boleh jadi dapat jawapan yang lebih jelas daripada saya. Dan insya-Allah saya akan cari jawapan. Dah, jangan mari jawab semula. Jikalau ada jawapan yang lebih baik daripada ni dan betul pada ni, insya-Allah. Nah, itu pendapat saya tu, bukan jawapan. Pendapat saya sekali lalu, bukan jawapan lagi tu. Nah, baik. Pome lek sami rausia lek raucak sedekah jariyah. Nah, masjid rau niat bab nai. Ya. Kita niatnya, nah, kita sedekah ni, ya Allah, menjadikanlah pahala sedekah aku kepada masjid sedekah jariah aku ni, bagi masjid ni, jadikanlah pahala sedekah jariah aku bagi masjid ni, nah, sampai kepada ibu saya, bapa saya dan suami saya. Ataupun, ya Allah, ya Tuhanku, aku menjadikan pahala sedekah ni dah bagi suami saya, ibu bapa saya dan panggil orang yang saya nak hadiahkan. Nah, lagu tu niat. Nah, walaupun sebelah ibu bapa kita anak dah tak niat pun ya siapa dah, automatik dah. Tapi nak yakin cerak lagi comel niat. Nah, saya menjadikan pahala sedekah ini bagi orang ni gitu. Nah, itu dia. Babo Imam Lamad an Fatihah na'am nah ta'alaihim na'am ta'alaihim ความหมายเปลี่ยนไหมครับเรามะมุมจะให้ทำยังไงบาบอ jadi gini, jadi Fatihah satu rukun daripada rukun sembahyang. Nah, maka mesti kena baca sah Fatihah. Nah, di segi dia panggil apa ni, baca huruf makhrajnya dan sa'dunya, tasydid, kena sempurna baca Fatihah tu. Nah, barulah sah rukun tu. Dasar rukun tu menyebabkan sah sembahyang.
Jikalau tak sah rukun ni, maka tak sah sembahyang kita. Maka daripada benda yang buat kita tak sah semaya dan batal semaya ialah baca Fatihah tak betul mengubahkan makna. Kalau baca tak betul sikit-sikit tapi makna tak ubah lagi, hak tu tak apa, dimaafkan lagi. Tapi kalau mengubahkan makna, maka ketika tu tak sah Fatihah. Dan tak sah Fatihah, maka tak sah sembahyang. Maka jika ia ada imam, maka makmum pun tak sah juga makmum. Sebab makmum dia tak boleh ikut imam yang baca repa baca tak betul. Nah, jikalau dia pandai pada imam di segi baca Nah, itu dia. Baik, maka jikalau baca benar sungguh-sungguh seperti repa saudara kita tanya ni, baca na dua kali. Ya padahal repa an'amta bukan na'amda. Kalau na'am nung dua kali, tu dua kali ni tak betul lah sini. Nah, itu dia. Ya sebab apa? Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Hak tu hak betul. An'amta bukan na'amda. Ada. Maka kita kena perhati baik-baik, patu sungguh kata Tok Imam baca lagu tu, dan jika sungguh benar Tok Imam baca lagu tu, ia mengubahkan makna. Dia ubahkan makna, maka tak sah Fatihah dia. Dia tak sah Fatihah dia, maka kita makmum tidak boleh ikut ia jadi makmum bagi dia. Nah, ada dia. Dan jika kaca ikut, maka batal sembahyang kita. Tak sah namanya semula. Nah, saudara semua. Sebab tu amat-amati kena itu molek. Baik, salam babak. Kita lama witir sam rakaat neng salam rau'an tahiyat ki krangkrab. Semaya witir, semaya witir kita ya paling kurang satu rakaat, tapi kurang comel. Yang paling sekurang-kurang hak boleh buatnya 3 rakaat. Walaupun waksa boleh, tapi kurang comel. Tu dia. Hak lepas daripada itu, hak paling kurangnya 3 lah paling baik. Lepas tu saya pakai 11 rakaat. Ini semaya witir. Semaya waktu malam. Tu dia. Lepas tu semaya ni boleh. Nak semaya belum tidur boleh, ataupun nak bangun semaya waktu tahajud belum orang bersubuh pun boleh. Maka siapa yang yakin bangun semaya tahajud, maka nanti semaya akhir sekali lebih comel. Sebab Nabi suruh menjadikan semaya witir akhir sekali. Tapi bagi orang yang tak yakin nak bangun semaya ni, takut tak ledah, maka semaya ledah belum tidur, semaya witir. Baik. Maka semaya 3 rakaat ni boleh buat 2 cara. Cara pertama, semaya dulu 2 rakaat, lepas tu semaya pula 1 rakaat. 3 rakaat 2 kali salam. Semaya 2 kali. 2 rakaat mula-mula, lepas tu buat 1 lagi 1 rakaat. Atau kita buat 3 haludah. 3 rakaat haludah. Maka soalan ni dia kata, jikalau kita buat 3 rakaat haludah, tanyanya kena baca tahiyat apa kali? Itu dia. Maka jawabnya, saudara semua, baca sekali pun tak apa. Tahiyat hak akhir sekali. Itu dia. Maka hak ni, jikalau tak silap saya, walaupun saya berhajat kepada murajaah, insya-Allah esok saya beri penjelasan yang lebih jelas pada ni. Tapi sekali lalu, sebagaimana hak saya ingat lewat otak learning ni, baca tahiyat sekali hujung lebih baik daripada baca 2 kali. Walau boleh baca 2 kali tahiyat. Itu dia. Rakaat yang kedua baca tahiyat boleh. Lepas tu rakaat yang ketiga baca kali lagi boleh. Itu dia. Dan semaya 3 rakaat sekaligus, 2 kali tahiyat boleh, atau bayar witir 3 rakaat sekaligus, baca tahiyat akhir saja ya boleh. Maka pendapat Imam Nawawi, jikalau tak silap saya dan saya berasa ingat saya lah ni dalam 80 atau 90%, kata baca tahiyat sekali saja pada akhir lebih baik daripada baca 2 kali. Sebab apa? Sebab nak menyalahi daripada semaya maghrib, tak siru supaya semaya maghrib. Itu jawapan lebih kurang saudara semua, insya-Allah. Rakam saya saudara semua ada dah di bawah tu ada siap ada. Sebelah lightning ni ada
dia panggil apa, senap penungaikan banci hak saya. Nah, dan sebelah lagi tu, nah, ia ada rakam telefon saya siap dari bawah tu. Nah, kalau perhati baik-baik kelih. Nah, kalau ni dia panggil cap nacho atau kayai boleh kelih. Nah, tu ada siap dah buat, iaitu 095 074 6428. Itu rakam telefon saya. Nah, ada siap dah daripada nacho tu 095 074 lepas tu 6428, saudara semua. Nah, baik. Salam babo ya waalaikumsalam. Ya tamu wa ถ้าเรารู้แล้วว่าเขาทำงานที่ไม่ดีแล้วเขาเอาเงินมาให้เรารับได้ไหม Nah, ทำงานไม่ดีsini gapo? Tengam gapo? Nah, jadi orang yang hijau tak comel, ya gini saudara semua. Kalau hijau dia tu, hasil dia tu, misal kata ada seorang nama Zaid. Zaid ni hasil dia, raidai dia tu duit haram semua. Tak ada sekupai pun hak halal. Nah, ada. Misal kata raidai lat hak Zaid ni tak ada masuk lain ki mahbub, masuk jalan ni saya. Gapo lain ni? Dia menega debu. Dia menega benda mabuk kaya. Ataupun duit reba misal kata. Nah, maka ketika ni dia buru duit kita tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Dan jika kita ambil pun tak boleh makan. Tak boleh guna. Kita kena ambil pergi buat benda lain. Dah, pergi buat jamai, buat gapo gitu. Maka kelihlah. Jika kita tak ambil ni, jadi masalah kedak. Waktu kita masa muka bala kelahi kedak, tak tegar kedak. Jika siapa tahap tu baik ambil. Baik ambil. Walaupun kita yakin dah kata duit ya duit cemar, ambil. Tapi ambil jangan makan. Ambil maka kita gibui kepada orang yang nak buat jamin, nak buat gapo untuk masalah umum. Nah, sebab duit yang cemar boleh buat kat tu. Sebagaimana Babozu duk minta duit dok biar tu. Orang pak maka Babozu pergi buat di masjid, buat jamin di masjid ni, buat jamin di masjid ni, buat jamin di pondok ni. Nah, maka kita ambil duit ada membui itu, dah pergi own duit ke Babozu boleh. Nah, sebab dia buat benda yang boleh buat dan dengan duit yang tak baik ni. Nah, itu dia. Satu. Yang kedua, jikalau hasil Zaid ni capu. Ada hak baik, ada hak tak baik. Hak tak baik yang nego debu, nego yaba misal kata. Hak baik ni, hasil dia kebun, yang dia ada kebun dia. Ataupun yang menego. Tu dia. Maka bercapu. Dia bercapu ni, yang kita boleh ambil, boleh makan halal 100%. Tidak ada masalah. Hak tak boleh makannya apabila kita tahu yakin kata duit hasil dia tu tidak ada halal langsung. Semua haram 100%. Ketika tu kita tak boleh ambil. Nah, kalau tak ambil tak apa, maka jangan ambil. Tapi kalau tak ambil ni bahaya, jadi balak ambil, maka ambil tu gibui kot lain yang boleh buat. Saudara semua. Faham nah? Itu hak jikalau haram semua. Tapi jika bercampur, maka kita boleh ambil dan boleh guna, tidak salah apa-apa, insya-Allah. Baik. Rian lain-lain babo, lain-lainความรู้ alhamdulillah. Amin ya. InsyaAllah. Nah. Ya, banci di bawah ni, ya, alhamdulillah yang ada tanya ni. Jadi banci di bawah ni, hak saya ni, jadi saya terima mari lolo ni 3 pau mai lat. Nah, hak tu 3 pau mai. Nama senap penunaikan. Jadi hak boleh ni saya bagi 3 pada golik. Jadi wak saya panggil apa? Jadi kita jika kita bui ke, nah maka kita salah kita bui kepada 3. Yang pertama saya cedek untuk wak beli saya panggil apa kakah live shop ni. Wak bayar go api, wak bayar go net. Nah wak saya panggil apa? Wak beli alat. Nah jika ada rusak gapo gitu. Satu. Yang kedua saya ambil wak guna untuk bantu anak yatim. Dan yang ketiga saya ambil guna untuk diri saya. Nah, untuk buat minyak mutu, buat minyak kereta, boleh tepung buat anak makan gitu. Kalau gitu, 3 lap. Hak banci di bawah ni, senap menuraikan, saya guna 3 cara. Nah, yang pertama, bersangkut paut dengan live stock ni. Bayar go internet, bayar go api, bayar go alat, buat beli alat ke apa jika rusak. Yang kedua, untuk masuk dalam gicapur dengan duit hak untuk nak sanggup anak yatim. Yang ketiga, saya ambil guna untuk peribadi. Nah, itu dia, iaitu buat beli
orang panggil apa kakak dalam rumah buat masak makan gitu saudara semua. Ya, terima kasih dia tak tanya. Nah, tu. Baik. Nah, dan nak kepada masa pun dah lewat. Ini soalan yang terakhir insya-Allah saudara semua. Lepas tu esok hari insya-Allah kita berjumpa lagi. Salam babo ya, waalaikumsalam. Cuai bawa witi apa ni? Cuai bawa witi kan เพื่อให้เราละหมาดให้คอชอที่สุด Ya. Alhamdulillah Fatimah kuno. Alhamdulillah. Hak ni lah benda hak besar yang kita kena usaha cari dan usahawi dapat saudara semua. Nah, kerana pahala semaya kita nak banyak atau sikit, dia khusyuk atau tidak. Kena orang semaya tidak ada pahala sebab tak ada khusyuk. Maka cara yang nak khusyuk ada beberapa perkara. Yang pertama, belum daripada kita nak semaya tu saudara semua, hati kita kena ingat ke semaya dah. Hati kita kena ingat ke semaya dah. Yang kedua pula, kita jangan pergi kelih benda belum pada tu. Nah, pergi kelih benda lain yang buat kita ingat ke dia masa semaya setagi. Jadi, kesimpulannya, hati kita hidup dengan semaya dan kita pisah sekat benda-benda yang buat kita ingat ke lain, buat kita lalai dari semaya. Nah, ada dia. Sebab tu apabila masuk waktu kita ambil semaya, mari duduk atas jadah. Nah, ingat ke Tuhan dulu. Zikir dulu lebih comel. Tak apa dah 5 minit ke. Nah, ada dia. Supaya kita tenang hati dulu. Dan pisah kerak habis benda hak lain yang tak takut pak dengan semaya. Dan ini buat belum semaya. Benda yang buat belum semaya. Baik. Apabila takbir dah, perut Allahu Akbar masuk semaya. Jikalau kita faham geti arti Fatihah, maka kita fikir tentang ayat-ayat Quran yang kita baca. Sama ada Fatihah ataupun ayat yang kita baca selepas ada Fatihah. Kita usaha mengertikan makna. Nah, duduk dengan ayat. Nah, jikalau kita faham geti makna. Baik. Dan jikalau kita tak geti makna, kita pisah ingat nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan hak Tuhan kita. Ya Allah, saya semaya ni, Engkaulah yang bagi kekuatan saya boleh semaya. Kecek dengan Tuhan hati. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih nikmat Islam yang akan bagi ke saya. Ya Allah, terima kasih taufik Engkau yang buat saya boleh bangun semaya. Ya Allah, terima kasih sebab Engkaulah saya boleh sujud. Ya Allah, terima kasih nikmat apa? Nikmat ilmu yang akan bagi ke saya. Nikmat taqwa yang akan bagi ke saya. Nikmat berzikir yang akan suka buat saya suka berzikir. Nikmat baca Quran ya Rabb. Kalau gitu, ingat nikmat-nikmat Tuhan kita. Nah, jadi masuk semaya, ingat nikmat Tuhan. Ingat nikmat, ikat dengan Tuhan. Nikmat Tuhan, nikmat Tuhan, nikmat Tuhan lagu tu. Supaya apa? Supaya kita tak lalai. Nah, ini semudah-mudah hak kita boleh buat. Nah, untuk menolongkan kita di khusyuk dan semaya. Nah, lepas cuba insya-Allah Fatimah. Nah, baik. อยากทราบว่าถ้าเราเอาที่ดินของหลวงนี้เอาไปขายหุกมยังไงคะ Baik, tanah luwung dari tanah luwung maka bukan hak kita. Nah, jika bukan hak kita maka kita tak boleh buat gapo. Nak pergi tanah pun tak boleh. Nah, itu dia sah kata nak jual. Tapi ya gini, faham dulu. Tanah luwung ni jikalau tidak ada siapa milik, lepas tu kita pergi ihyakan. Kita pergi bercara. Kita pergi buat pagar dan kita bercara. Nah, menghidupkan tanah ni. Maka ketika ni tanah tu jadi hak kita. Jadi tanah hak luwung ni, jikalau tak salah bab undang kerajaan, kita ambil jadi hak kita dulu. Kita ambil jadi hak kita dulu. Dengan apa? Dengan bentuk ihya, dengan menghidupkan tanah, menggunakan tanah dengan benda yang manfaat. Lagu mana?
kita pergi pocok tanah, pergi buat pagar, pergi bercara, pergi menerah, pergi berjiuh apa semua. Nah, supaya we jadi hak kita dulu pada hukum syarak. Dan hukum bab kerajaan pun tak salah. Nah, tu. Jadi hak kita dah gak. Nah, ketika tak apalah ketika ni. Nah, kita lagi buat cendut. Nah, tu. Lepas tu kita nak jual, lepas tu tak apalah sebab jadi milik kita dah. Saya ni misal muda-muda seperti nikum kelapa, nikum gapo tu, ya asal tanah gelai. Tak ada milik siapa, tanah luwung. Baru lepas tu kerajaan peluang kepada rakyat tempat tu, kampung-kampung yang dekat halaman. Nah, siapa yang masuk pergi bercara, pergi menebah, maka awak pagar, awak kebun, dia panggil apa tanah tu boleh kau gitu. Tu dia. Maka pada asal tanah luwung lah. Maka kita pergi bercara. Nah, pergi buat kebun, pocok tanah, bercara, berjiruh apa semua nah. Tu dia. Maka jadi hak kita. Dia hak kita. Baru lepas tu lama-lama kerajaan nak buat cendut boleh. Kita pergi buat cendut. Walaupun cendut tak ada pun hak kita dah. Pada hukum syarak dia hak kita dah. Tu dia. Boleh dia hak kita dah gak, kita nak jual nak apa boleh belaka. Nah, tu dia. Tapi kalau tanah hak luwung hak dimiliki oleh kerajaan, nah, tu dia. Ketika ni kita nak jual tak boleh lah sebab bukan milik kita. Nah, syarat nak jual, nak sah jual beli dah halal kita boleh makan duit, benda tu kena benar hak kita. Nah, tu dia. Maka kita ni kita milik dengan kita beli. Kita milik dengan dia membui. Ataupun kita milik jadi kita dengan kita menghidupkan tanah. Sebagaimana saya misal saat ni. Tak ada semua. Nah, minta faham baik-baik lah. Nah, tu. Baik. Allahu Akbar. Baik. Saudara semua, kalau gitu ning soalan terakhir nah, masa boleh lewat masa tu. Nah. Apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam baba. Selamat pagi semua. Pada ya. Ya, alhamdulillah. Anak sangat degil apa doanya? Nah, saudara semua, ni soalan terakhir insya-Allah. Anak degil apa doanya? Doanya saudara semua, kita ayah, kita ibu, kena berdoa semua, jangan buti, jangan putus asa. Nah, tu dia. Doanya ialah doa setiap kali kita sujud. Setiap kali kita sujud, kita doa dengan doa ni. Ayah ke ibu ke kalau buat cepat benar dapat insya-Allah. Kita buat sama-sama. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, buat terus lagi. Jikalau kita sentiasa berdoa lagu ni, insya-Allah kita panggil pun dapat. Anak kita akan berjuru. Gapo? Iaitu kita kata sujud kita selepas daripada kita kata subhana rabbiyal a'la. Nah, 3 kali maka kita doa. Doa apa? Rabbi Allahumma ajirni wa auladi wa ahbabi minan nar. Allahumma ajirni, ya Allah, merdekalah aku daripada api neraka. Wa auladi, dan anak-anakku daripada api neraka, dan kekasih-kekasihku, ibu bapakku, isteriku, bohgilah daripada api neraka. Doakan. Paling kurang sekali. Sujud sekali, maka doa sekali. Setiap kali sujud. Maka jika kita semaya 5 waktu sehari semalam, nah, sujud ada 34 kali. Nah, maka 34 kali kita berdoa. Sehari itu, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, insya-Allah saudara semua. Doakan. Nah, dengan doa ni dalam sujud insya-Allah. Nah, tu dia. Maka saya minta izinlah. Dah soalan yang belakang ni jawab semula insya-Allah saudara semua. Maka terima kasih banyak-banyak yang kita boleh bersua muka pada pagi ni insya-Allah. Dan siapa ada soalan apa esok hari insya-Allah kita mula jam pukul 9.30 lebih kurang sampai 7.30 40 dan ataupun sampai pukul 8 kelih kepada keadaan lah. Nah, maka pada hari ni sekarang ini saja dia panggil selamat belaka untuk kita daripada bala dan dalam dia panggil pun nikmat Allah selama-lamanya insya-Allah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.